Okay, Assalamualaikum semua. So pada kelas sebelum ni kita ada belajar berkenaan dengan resultant force. So sekarang ni saya akan recall semula apa yang dikaitkan dengan resultant force. Okay, so jika ada satu box, okay, kemudian saya bagi satu force 5 Newton ke kanan, okay, dan 3 Newton ke kiri. Okay. So berdasarkan dua force ni, ke manakah ada punya resultant force? So at the end, resultant force ni akan ke kanan sebanyak 2 Newton. So 5 tolak 3 sama dengan 2 Newton. Okay. So begitu juga ke atas dan ke bawah. Okay. Saya bagi, okay, katakan ada 10 Newton ke atas dan 5 Newton ke bawah. So at the end, ke manakah resultant force untuk kes ini? Okay. So kes ni resultant force ni adalah ke atas sebanyak 5 Newton. Okay. So daripada teori resultant force ni, saya telah pun menyelesaikan beberapa contoh yang melibatkan lebih daripada dua force. Okay. Contohnya melibatkan dua paksi, paksi X dan paksi Y. Okay. Seperti yang latihan kita dah buat sebelum ni. So apabila ada force F1 ke atas kanan, F2 ke atas kiri, dan F3 ke kiri bawah. So daripada ketiga-tiga force ni, F1, F2, F3, so apabila dia dicombine-kan, okay, digabungkan, at the end, ke mana daya paduan dia? Ke mana resultant force dia? So itu pun kita telah belajar dalam latihan sebelum ini. Okay. So kita akan move ke next topic. Tapi next topic pun berkait juga dengan teori ini. Okay. Apakah next topic tu? Okay, saya tunjukkan satu contoh mudah. Okay. Statik ni sangat mudah. Okay. Cuba tengok contoh ni. Okay. Saya bagi satu box. Okay. Saya kenakan 5 Newton ke kanan. Okay. Dan kemudian ada juga 5 Newton ke kiri. Okay. So dalam kes ni, ke manakah resultant force dia? Okay. Dia ke kanan 5, ke kiri 5. So resultant force nya ke mana? Okay. So resultant force nya adalah sama dengan FR sama dengan kosong. Okay. Resultant force nya kosong. Okay. Dia tidak seperti kes ni. So yang ni ke kanan 5, ke kiri 5, ke kiri 3. So at the end, ke kanan, dia akan ke kanan. Dia menang lah senang cerita. 5 Newton lawan dengan 3 Newton. Siapa menang? 5 Newton menang sebanyak, ke kanan menang sebanyak 2 Newton. So 5 tolak 3 sama dengan 2. So bagi kes ni, ke kanan 5 Newton dan ke kiri 5 Newton. So dia ke kanan 5, ke kiri 5. So sebenarnya resultant force adalah kosong sebab dia tak bergerak. Okay, sebab dia tak bergerak. So resultant force kosong inilah yang dinamakan dengan static. So resultant force yang kosong ni dinamakan sebagai static, iaitu topik yang kita akan belajar the whole semester. Okay, itulah dia static sebenarnya. Okay. So saya bagi contoh sekali lagi. Okay. Okay. So ke kanan 10 Newton. Okay. Ke kiri 7 Newton dan 3 Newton. Okay. So berapakah resultant force untuk kes ni? So dia ke kanan 10, ke kiri dia ada 7 dengan ada 3. So 7 tambah 3 sama dengan 10. So dia ke kanan 10, ke kiri 10. So resultant force ni adalah kosong. Dan kes ini adalah static. Dia tidak bergerak. Okay. So kalau saya tambah sini 1 Newton, so dia jadi 11. Okay. So dia akan bergerak juga ke kanan.
So saya tak tambah. So kes ni kekal statik kosong. Okay. So sama juga dalam kes untuk vertikal. Okay. Saya bagi 10 Newton ke atas. Okay. Dan 10 Newton ke bawah. So berapakah resultant force untuk kes ini? So untuk kes ini resultant force ni adalah kosong. FR sama dengan kosong. Dan apabila resultant force sama dengan kosong, bermakna kedudukan box ini berada dalam keadaan statik. Okey. Kedudukan box ini berada dalam keadaan statik sebab resultant force ni kosong. Dan kedudukan ini, okey, resultant force-nya sama dengan kosong dan dia berada dalam keadaan statik. So ini adalah teori statik yang kita akan belajar, di mana kesemua daya paduan okey sama dengan kosong, dan itulah yang dimaksudkan dengan statik. Dia tidak bergerak ke kiri dan ke kanan. Dia dah statik dah. Orang kata dah seimbang, kan? Ke kanan 5, ke kiri 3, tak seimbang. Okey. So ke kanan 5, ke kiri pun 5, dia seimbang. Bila dia seimbang, maksudnya dia berada dalam keadaan statik. Dia berada dalam keadaan statik. Okey, saya ambil satu contoh lain. Okey. Okey. Analogi mudah, sangat simple. Okey. So saya bagi satu box. Okey, ini box A. Okey. Saya bagi force ke kiri 10 Newton. Okey, ke kiri 10 Newton. Dan ke kanan 5 Newton. Okey. So soalan saya, okey, soalan mudah saya, berapakah force yang saya perlu tambah di sebelah kanan untuk memastikan box A berada dalam keadaan seimbang? Okay. Saya nak pastikan yang box A ni berada dalam keadaan seimbang. Maksudnya FR-nya ataupun resultant force-nya sama dengan kosong. Okay. Ke kiri 10, ke kanan 5. So berapa yang saya perlu tambah di sebelah kanan untuk saya pastikan yang box A ni seimbang? Okay. Untuk saya pastikan box ini seimbang. So common sense ataupun logiknya, kita tambah je lah 5 belah kanan. So sebelum saya tambah 5 belah kanan, so 5 tambah 5, 10. So 10 sama dengan kiri, dan apabila dia sama, okey, daya paduan dia akan menjadi kosong. So itu adalah knowledge ataupun teori statik yang saya nak bawa pada awak berdasarkan teori daya paduan yang kita dah belajar sebelum ni. Okey. Okey, berbalik kepada soalan tadi. Okey. Bagi box A ke kiri 10 Newton dan ke kanan asalnya 5 Newton, kemudian saya tambah lagi 5. Okey, sekarang ni saya nak create satu soalan, okey, yang menggunakan konsep yang sama. Okey. Okey, saya namakan dia sebagai box B. Okey. Kemudian saya bagi satu force, okey, sebanyak 7 Newton ke kiri. Okey. Dan saya bagi satu lagi force. Okey. Dia adalah ke kanan sebanyak 5 Newton. Okey. Dan saya namakan yang ni sebagai F1, yang ni sebagai F2. Okey. So soalannya, okey, saya bagi F3 kat sini. Ada soal. Okay. Soalannya mudah. Okay. Dengan menganggap box ini berada dalam keadaan seimbang, okay, box B berada dalam keadaan seimbang, tentukan nilai F3. Okay. Soalannya, okay, assume box B in static equilibrium, okay, then find F3. Okay, find F3. Okay, apa yang perlu saya buat? Senang saja. Kita pakai konsep leraian daya ataupun resultant force yang kita dah belajar sebelum ni. Okay. So dia hanya force ni hanya berada pada paksi X sahaja, kan. So jumlah daya pada paksi X. Okay.
Jumlah daya pada paksi X, kita assume keadaan ni seimbang. Maksudnya, jumlah daya pada paksi X mesti sama dengan kosong. Itu first assumption kita. Okay. Dan saya assume ke kanan adalah positif. Okay. So, jumlah daya pada paksi X sama dengan kosong. Sebab kedudukan B ini adalah pada keadaan seimbang. Jadi, Fx, jumlah Fx sama dengan kosong. So, apa yang ada dalam Fx? Okay, saya assume ke kanan adalah positif. So, yang ada dalam Fx adalah F2. Positif tambah F3 tolak F1 sama dengan kosong. Sebab dia seimbang. Okay. F2 sama dengan 5 Newton. Tambah F3 yang kita nak cari. Okay. Tolak 7 Newton F1 sama dengan kosong. So, F3 okay, sama dengan 7 Newton tolak 5 Newton sama dengan 2 Newton. So, dapatlah F3 sama dengan 2 Newton. Okay. Dapatlah F3 sama dengan 2 Newton. Okay. So, ini satu contoh yang mudah. Okay. So, sekarang ni saya nak bawa kepada satu contoh yang agak complicated sedikit, yang menggunakan teori statik ni, iaitu jumlah daya sama dengan kosong. Jumlah daya paduan sama dengan kosong. Okey, berdasarkan pemahaman yang kita dah saya dah terangkan sebentar tadi berkenaan dengan keseimbangan statik. Okey, di mana resultant force ni sama dengan kosong. Okey. So, sebenarnya apakah aplikasi yang kita belajar sebenarnya? Okey, sebenarnya kita belajar aplikasi. Okey. So, contohnya ada satu kabel. Okey. So, ini dinding. Okey, ini pun dinding. Dan kabel ni sedang menggantung sebuah box. Ataupun sebuah load lah. Contohnya 10 kg. So, ini contoh aplikasi lah. Contohnya sebuah kabel ni, sistem kabel ni dia menggantung 10 kg load. Dia menggantung 10 kg load. So, berapakah tension untuk kabel sini? Katakan ini A dan ini B, dan load ni adalah load C. So, berapakah tension untuk kabel A, kabel B dan kabel C? So, katakan ini saya bagi satu sudut sebanyak 40 degree. So, awak diminta untuk menentukan berapakah tegangan kabel pada B dan tegangan kabel pada A. Dalam sistem ni. So, kita ada dua unknown dekat sini. Sebelum ni kita dah belajar di mana ada 3 force kan. Yang saya dah tunjuk sebentar tadi. So, kita bagi satu force dan kat sini berapa kan. Untuk kes ni saya hanya bagi satu load sahaja. Loadnya adalah 10 kg. Berapakah tension untuk kabel A dan berapakah tension untuk kabel B? So, apakah yang dimasukkan dengan tension? Maksudnya force pada sini berapa dan force pada sini berapa. Dalam sistem ni adalah dalam sistem seimbang ataupun static equilibrium. So, macam mana nak selesaikan? Ada satu load 10 kilo dan ada dua unknown. A, tension pada A pun kita tak tahu, tension pada B pun kita tak tahu, ataupun force pada A kita tak tahu, force pada B pun kita tak tahu. So, macam nak buat? So, first kali kita perlu lukis free body diagram. Step pertama, lukis free body diagram. Apakah yang dimasukkan free body diagram?
awak lukis sistem ni dalam keadaan yang ringkas. Okey. Paksi Y, paksi X. Okey. Kemudian ada satu load, saya namakan dia TA lah pada sudut 40 darjah. Okey. TB pada paksi X dan satu load sebanyak 10 kilogram ke bawah. Soalannya, berapakah force pada TA, berapakah force pada TB? So apa yang kita perlu buat? Macam biasa, sistem ni berada dalam keadaan seimbang, static equilibrium. So kita buat dulu jumlah daya. So dalam kes ni, okey, saya buat jumlah daya pada paksi X dulu senang Jumlah daya pada paksi X sama dengan kosong dan saya assume ke kanan adalah positif. So apakah jumlah daya yang ada pada paksi X? Jumlah daya pada paksi X sama dengan TA cos 40 darjah tolak TB sama dengan kosong. TB sama dengan TA cos 40 darjah. Ini kita ada persamaan yang pertama, unknown yang pertama. Yang kedua pada paksi Y. Jumlah daya pada paksi Y sama dengan kosong. Ke atas positif. TA sin 40 darjah. Tolak 10 kg ke bawah. 10 kg tukar kepada Newton. 10 darab 9.81 sama dengan kosong sebab dia seimbang. So TA sama dengan 10 darab 9.81 gravity bahagi sin 40. So sama dengan 10.81 bahagi sin 40. So kita dapat TA 152.62 Newton. 10 darab 9.81 bagi sin 40. 152.62 Newton. So kita dapat nilai TA. So nak dapat nilai TB, saya masukkan nilai TA dalam TB. So TB sama dengan TA cos 40. So sama dengan TA 152.62 cos 40 darjah. So berapakah nilai TB? 152.62 cos 40 darjah. So dapat 116.9. Dapatlah TB 116.9 Newton. So TA sama dengan 152.62 Newton dan TB 116.9 Newton. So selesai masalah untuk soalan ni. So itulah pemahaman static equilibrium daripada resultant force. So apabila kita consider dia sebagai static equilibrium, maksudnya jumlah daya paduan ataupun resultant force sama dengan kosong. Maka kita akan dapat value apa yang kita nak. Sekarang kita akan move ke soalan yang lebih kompleks. So sekarang awak perhatikan kepada soalan ni. Kita ada satu kabel yang dipinkan pada F ataupun disangkut pada F. Kemudian kabel EF ni dia gantung satu load A sebanyak 20 Newton. Kemudian kabel E disambung pada C pada sudut 45 darjah. Dan kabel C disambung pada D pada sudut 53 darjah. Dan dia ada satu lagi load, iaitu load B. Load B. Soalannya, awak cari tension untuk EF. Cari tension untuk
CE dan cari tension untuk CD. Maksudnya force pada EF, force pada CE dan force pada CD, dan cari juga load, okey, load B, ataupun saya namakan dia sebagai yang ni TB pun boleh lah okey, TB, load pada B. okey, so macam mana kita nak selesaikan soalan ni? okey, banyak unknown ni, semua unknown. okey, EF unknown, CE unknown, CD unknown. Kita ada nilai A saja. Kita ada nilai A saja, dan B pun kita nak cari load B. So macam mana nak selesaikan soalan ni? Okey, first kali kita kena move dekat area yang ada load dulu, ataupun area yang ada nilai dulu. Okey, so yang ada nilai adalah pada A. Okey, saya namakan dia sebagai TA lah, senang TA sama dengan 20 Newton. So yang ada nilai hanya pada TA sahaja. Okey, so A nilai 20. So A ni dia berhubung dengan mana? Okey, A ni dia hanya berhubung dengan EF dan EC. Okey, dua saja dia berhubung. Okey, A ni dia berhubung dengan, disambungan dia EF dengan EC. Okey, jadi first kali saya akan lukis free body diagram untuk yang connect dengan A saja. Okey, so ini adalah free body diagram dia yang pertama. Okey. Okey, so TA sama dengan 20 Newton. So ini TEF. Okey, dan kita ada satu lagi TEC. Okey, so ini saja load yang berhubung dengan TA. So berapakah dia punya sudut dia? Okey, so yang ni saya ringkaskan So kalau di sini sudut 30 darjah. Okey, so saya pun namakan satu sudut baru kat sini 60 darjah. Ini adalah teori yang awak kena belajar sendirilah. Okey, kalau saya close tiga segi ni, okey, sini akan jadi 90 darjah. So sini 30, sini 60. So saya namakan dia sudut kat sini 60. Okey, so yang di sini pun sama, TEC, sini 45 darjah, sini pun 45 darjah. Okey, so bila dah dapat, okey, ini ada satu unknown, satu known 20 Newton, dan kita ada dua unknown, TEF dan TEC. Okey, TEF dan TEC. Okey, maaf lampu terpadam gelap pula. Okey, tak apa. Okey, so sekarang ni kita calculate dulu jumlah daya pada paksi X dan jumlah daya pada paksi Y. Okey, so untuk kes ni jumlah daya pada paksi X sama dengan kosong dan ke kanan adalah positif. So apakah jumlah daya yang ada pada paksi X dalam kes ni? Yang pertama, TEF cos 60 darjah tolak TEC cos 45 darjah sama dengan kosong. Okey, kemudian saya ringkaskan. Okey, saya ringkaskan. Okey, TEF sama dengan TEC cos 45 darjah bagi cos 60 darjah. Okey, sama dengan TEC cos 45 darjah, okey, bahagi cos 60 darjah. Cos 45 bagi cos 60 darjah sama dengan 1.414. Okey, so ini adalah equation yang pertama.
TEF sama dengan TEC darab 1.414. Okey. So yang kedua, jumlah daya pada paksi Y sama dengan 0. Saya assume ke atas positif. Okey. So apakah daya yang ada pada paksi Y? Ke yang ke atas, yang pertama TEF sin 60 darjah. Okey. Yang kedua TEC ke bawah. Tolak TEC sin 45 darjah. Dan yang ketiga 20. Okey. Tolak 20 Newton sama dengan 0. Okey, sama dengan 0. So saya ringkaskan. Okey. Saya ringkaskan. Okey. TEF juga Okey. TEF. Okey. Sama dengan TEC sin 45 darjah. Okey, tambah 20 bahagi dengan sin 60 darjah. Okey, bahagi dengan sin 60 darjah. So ini adalah equation yang kedua. Okay. Ini adalah equation yang kedua. So saya combine antara equation yang pertama, okay, samakan dengan equation yang kedua. Okay. Sebab ni TEF kan. Okay. Tengok saya buat Okay, equation yang pertama TEF sama dengan TEC darab 1.414 sama dengan TEC sin 45 darjah tambah 20 bahagi sin 60 darjah. Okey. So awak pusing, awak calculate, awak akan dapat TEC sama dengan, yang awak calculate sendiri lah. Okey. Saya calculate 1.414 darab sin 60 darjah. Okey. Okey. Kemudian tolak sin 45 darjah. Dan 20. So TEC sama dengan 38.65 Newton. Yang ni awak calculate sendirilah. Okey, apabila kita dapat nilai TEC, maka kita akan dapat nilai TEF. Okey. So question yang pertama, okey, TEF sama dengan TEC darab 1.414. So 38.65 darab 1.414. So sama dengan 38.65 darab 1.414. So saya akan dapat 54.65 Newton. Okey. Maka kita dah dapat dah nilai TF. Okey, TF sama dengan 54.65 Newton. TEC kita dapat 1.414. Maafkan saya. Okey, TEC kita akan dapat 38.65 Newton. So dah dapat satu case. Okey. Ini kita dah dapat. Yang ini kita dah dapat. So sekarang ni kita nak cari pula untuk load B dan D. Okey, force pada kabel D. Okey. Okey, untuk meneruskan soalan. Okey. Sekarang ni saya akan lukis satu free body diagram yang lain yang represent untuk kabel
CE, load B dan kabel CD. Okey. So ada 3. Okey. So kita lukis free body diagram yang kedua untuk kes ni. Okey, yang pertama TEC. Yang kedua saya namakan dia sebagai TB dia load B. Dan yang ketiga TCD. Okey. So berapakah sudut yang ada pada sini? So yang ni adalah 45 darjah. Okey. So yang ni kalau kat sini 53. Okey, 53 dan saya malas nak tolak, saya buat kat sini 53 darjah. Okey, sama. Okey. So sekarang ni apakah value yang dah ada? So value yang dah ada adalah TEC yang kita dah calculate tadi, iaitu 38.65 Newton. So yang kita tak ada lagi apa? TB tak ada lagi. Dan TCD tak ada lagi. Okay, so never mind. Kita berbalik pada konsep free body diagram tadi. Okay. Dan resultant force ni adalah kosong sebab dia berada dalam keadaan statik. So jumlah daya pada paksi X sama dengan kosong, tekanan positif, dan jumlah daya pada paksi Y sama dengan kosong. Saya assume ke atas positif. Okay, saya tulis kat bawah sikit sebab banyak ruang sikit. Okey. So jumlah daya pada paksi X sama dengan kosong, tekanan positif. Okey, apa yang berada di paksi X? Ada dua saja. Okey. TEC cos 45 darjah tolak TCD sin 53 darjah. Okey. So TEC value dia berapa? 38.65 cos 45 darjah tolak TCD sin 53 darjah. Okey. TCD sama dengan 38.65 cos 45 darjah bahagi sin 53 darjah. Kita akan dapat 38.65 cos 45 darjah bahagi sin 53 darjah. So kita akan dapat TCD sama dengan 34.22 Newton. Dapat dah TCD. Okey. So yang kedua kita buat dia dalam paksi Y pula. Okey. Jumlah daya pada paksi Y. Okey, jumlah daya pada paksi Y sama dengan kosong. Saya assume ke atas positif. So apa yang ada ke atas? Okey. Okey, yang ada dekat atas TEC sin 45 darjah tambah TCD cos 53 darjah. Okey, tolak TB sama dengan kosong. So TB sama dengan TEC sin 45 darjah tambah TCD cos 53 darjah. So TEC 38.65 sin 45 darjah tambah TCD yang kita dah dapat tadi 34.22 cos 53 darjah sama dengan 38.65 sin 45 darjah tambah 34.22 cos 53 darjah. So kita akan dapat 47.9 Newton. So dapat TB sama dengan 47.9 Newton. So kita dah dapat dah kesemua-semua yang kita nak tadi. Okey.
So yang pertama kita nak apa? Kabel EF. Okey, TEF sama dengan okey 54/65 Newton. Yang kedua TEC sama dengan 38.65 Newton. Okey, kemudian load B. Okey, TB. Okey, TB tadi 47/9. Dan TCD sama dengan 34/22 Newton. So selesai masalah kita. Soalan nampak macam susah, tapi solutionnya sangat mudah. As long as kita faham macam mana kita nak baca apakah kabel yang bertindak. Ada kabel EF, kabel CE, kabel CD, dan ada load A dan load B. Dan daripada soalan ni kita tahu load dia ada pada B. Load dia ada pada A. So value nya hanya pada A sahaja. So pada A kita tengok apakah force yang terlibat pada A yang dia berhubung. Kemudian kita cari semua nilai kabel. Kemudian kita lukis pula pada face yang kedua. Okey, apakah kabel yang bertindak, dan kita cari nilai load B dan TCD. Jadi kita akan dapat semua value yang kita nak. So itu saja, sangat mudah, tapi panjang sikitlah yang kerja. Tapi possible to solve dan awak boleh try. Terima kasih.